Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, permulaannya di sini saya perkenalkan diri saya dan juga ahli-ahli saya. Saya Muhammad Sufian bin Abdul Ani dan ahli saya Muhammad Hamirul Naim bin Ismail dan Muhammad Ramzi Shazani bin Ramli. Kumpulan kami telah memilih tajuk bahaya sekularisme dalam masyarakat dan solusinya. Untuk pengenalan, bagi sekularisme, perkataan ini berasal dari perkataan Latin iaitu seculum. Seterusnya, sekularisme adalah musuh Islam yang paling bahaya. Di Perancis adalah negara pertama yang mengamalkan sekularisme. Seterusnya, sekularisme memberi kesan yang buruk kepada sesebuah negara, dan di Malaysia, bangsa Melayu secara dasarnya menolak sekularisme, dan akhir sekali sekularisme memisahkan antara hak Tuhan dengan hak manusia. Okey, di sini saya memperkenalkan tokoh sekularisme dunia. Yang pertama adalah Kamal Pasha Atatürk. Yang kedua adalah George Jacob Holyoake. Dan yang ketiga adalah Habib Bourguiba. Kehidupan masyarakat Islam Melayu telah berubah setelah kemasukan ideologi ini. Antara aspeknya adalah aspek agama, aspek sosial, aspek politik, aspek ekonomi, aspek pendidikan, dan juga aspek pemikiran. Di sini saya ceritakan tentang pecahan sekularisme. Sekularisme bertindak sebagai pemangkin kepada kelahiran istimewa baru buatan manusia yang jelas, tidak memberikan kesan yang efektif dalam kehidupan manusia. Istimewa buatan manusia yang berkait rapat dengan sekular ialah sekularisme dia dari komunisme pergi ke nasionalisme, dia pergi ke kapitalisme, dia pergi ke sosialisme, dan dia patah balik kepada komunisme. Okey, di sini saya terangkan maksud daripada pecahan sekularisme tadi. Untuk nasionalisme adalah satu fahaman yang menanamkan sifat cintakan bangsa dan negara dan tidak menggunakan agama sebagai asas kesetiaan dan ketaatan. Untuk kapitalisme, ia bermaksud memperjuangkan hak kebebasan berekonomi tanpa batasan. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin kekal miskin. Untuk sosialisme bermaksud memperjuangkan nasib dan hak kesamarataan orang bawahan dan nasib buruh tidak adil kerana jumlah upah sama bagi jumlah kerja yang berbeza. Dan komunisme bermaksud memperjuangkan nilai kekuasaan untuk membina sistem kesamarataan. Okey, di sini saya terangkan kesan-kesan terhadap fahaman sekularisme. Yang pertama adalah mengenai aspek agama.
Di sini ia dapat melemahkan keimanan serta menggoyangkan akidah serta keyakinan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Aspek keduanya aspek sosial. Keruntuhan akhlak seperti masalah sosial dalam kalangan masyarakat, ketagihan dadah, gangsterisme dan lain-lain. Untuk aspek politik, mengikut kefahaman barat seperti kapitalisme, sosialistik dan nasionalisme, matlamat utama mereka ialah pengaruh, pangkat dan kuasa bukan sebagai memikul amanah yang diberikan. Untuk aspek ekonomi, mematlamatkan kekayaan, kekuasaan dan material semata-mata. Untuk aspek pendidikan pula, mematlamatkan kekayaan, kekuasaan dan material semata-mata, tapi dia lebih mementingkan hal-hal dunia tanpa mengira kepentingan jiwa dan iman yang diperlukan bagi membentuk akhlak dan moral yang baik. Aspek pemikiran pula, semata-mata wujudnya kefahaman yang sempit tentang konsep al-din sebagai satu cara hidup. Di sini saya tunjukkan kesan-kesan sekularisme kepada masyarakat Melayu dan Islam di Malaysia. Yang pertama, kesan politik semakin tidak demokratik. Seterusnya, akta undang-undang tidak adil. Seterusnya, pimpinan dan pemimpin yang lemah. Seterusnya, pendidikan sekular. Seterusnya, budaya barat yang semakin menjadi dan merebak. Seterusnya, kesan sosial terhadap masyarakat. Yang terakhir adalah kesan ke atas pemikiran manusia. Okey, di sini saya akan ceritakan tentang isu-isu sekularisme di Malaysia. Okey, saya akan mulakan dengan sistem pemerintahan. Malaysia pernah diisytiharkan negara sekular berdasarkan kenyataan 3 mantan Perdana Menteri yang menyebut Malaysia mengamalkan sistem berdasarkan English Common Law. Okey, seterusnya dari sistem politik. Sistem politik di negara sekarang lebih mengamalkan kepentingan sendiri dan kroni berbanding rakyat. Seterusnya, sistem perundangan. Malaysia tidak mengamalkan sistem perundangan secara Islam sepenuhnya. Sebagai contoh, sistem hudud tidak dapat dilaksanakan atas alasan tertentu. Dari sistem pelajaran, pendidikan Islam merupakan salah satu subjek yang dipelajari di peringkat sekolah, namun tidak mendapat perhatian seperti subjek lain, terutama pada peringkat pendidikan yang lebih tinggi. Okey, di sini saya akan ceritakan dan maklumkan cara-cara penyelesaian. Yang pertama, para ilmuwan Islam hendaklah mengadakan kelas-kelas pengajian agama dan berusaha memberi gambaran sebenar kepada umat Islam dalam pelbagai cara seperti penulisan ilmiah, ceramah, katalog dan sebagainya. Yang keduanya, para ilmuwan Islam mestilah menghidupkan sunnah dalam kehidupan dan menzahirkan keunggulan Islam. Ketiganya, pihak kerajaan dan NGO perlu mengadakan halaqah-halaqah Al-Quran secara percuma. Yang keempat, kepada seluruh umat Islam tanpa mengira kedudukan, bangsa, dewasa, kanak-kanak dan sebagainya. Dan yang kelima, umat Islam mestilah meninggalkan sikap mengagung-agungkan ketamadunan Barat yang kononnya membawa kemajuan dan kemodenan. Dan yang keenam, umat Islam mestilah bergabung dan bersedia mengorbankan harta, wang ringgit, tenaga dan segalanya untuk kemaslahatan
Islam serta menanam keazaman yang jitu untuk mengembalikan kedaulatan Islam di Malaysia. Yang terakhir, pihak berkuasa mestilah mengharamkan segala media yang boleh merosakkan nilai murni Islam dengan menukarkan kepada alternatif yang bermanfaat agar dapat mendidik dan melahirkan umat Islam yang berpekerti mulia. Kesimpulan kesan-kesan sekularisme terhadap umat Melayu di Malaysia. Yang pertama, pengalaman fahaman sekularisme adalah bahaya besar yang sedang merebak secara pantas dan merosakkan akidah, dan sebagai rakyat Melayu di Malaysia, kita perlu memeranginya sehingga ke akar umbi. Keduanya, fahaman sekularisme dilahirkan di Barat dalam zaman dan suasana yang tersendiri. Suasana itu amat berbeza dengan suasana negara Malaysia yang mengamalkan Islam sebagai agama rasmi. Islam adalah berbeza daripada falsafah dan agama-agama yang lain. Fahaman sekularisme tidak mempunyai relevansinya dengan Islam. Ternyata negara-negara yang secara mengikut aliran sekularisme tidak dapat mendapat manfaat apa-apa selain daripada porak-poranda masyarakat dan rakyatnya. Akhirnya, justru pendekatan dalam soal ajaran Islam, terutama kepada umat Melayu, perlu diperhebatkan dan dilancarkan bagi membasmi keruntuhan akhlak dan sosial masyarakat dan memastikan setiap ruang pendidikan, pentadbiran, ekonomi jauh dari unsur dualisme yang boleh menghancurkan institusi keluarga, masyarakat dan negara. Masanya sudah tiba untuk umat Islam kembali pada ajaran dan pegangan agama yang suci ini. Tidak ada jalan lain menebus dan menyelamatkan umat Islam daripada penindasan umat lain kecuali kembali kepada Islam dan mengikuti ajarannya. Okey, di sini saya ingin memberi peringatan. Pertamanya, fahaman-fahaman moden ini seperti materialisme, pragmatisme, logikalisme, kapitalisme, sosialisme, naturalisme yang semuanya akan berakhir dengan teori etisme. Pengetahuan tentang Islam dengan lebih mendalam amat penting dalam usaha meningkatkan ilmu-ilmu Islam dan menyebarkannya agar umat Islam tidak mudah terpedaya dengan teori-teori yang boleh menjejaskan akidah mereka. Akhirnya, masanya sudah tiba untuk umat Islam kembali pada ajaran dan pegangan agama yang suci ini. Tidak ada jalan lain menebus dan menyelamatkan umat Islam daripada penindasan umat lain kecuali kembali kepada Islam dan mengikuti ajarannya. Akhir kata, saya sudahi dengan sekian terima kasih. Yang baik daripada Allah dan yang tak baik itu adalah dari kami semua. Sekian terima kasih.